Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung tajuk solat mercu kerjayaan. Satu sahaja kriteria kerjaya yang kita nak capai pada hari ini iaitu cara mendapatkan khusyuk dalam solat. Di sini terdapat 4 kategori ataupun 4 peranan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Okay, yang pertama kita akan tengok sebelum menunaikan solat. Apa yang perlu kita lakukan sebelum menunaikan solat? Kita mesti set minda kita untuk menunaikan solat pada awal waktu. Maksudnya kita dah tahu kan azan contohnya waktu Zuhur masuk pukul berapa, dalam lebih kurang 1.20 macam tu. Jadi pukul 1 tu kita dah bersedia untuk solat Zuhur dengan cara mungkin mandi, berwuduk lebih awal, dan bentangkan sejadah, duduk dan tunggu azan masuk. Bila mana azan masuk, kita boleh teruskan solat di awal waktu. Okey, yang kedua, untuk ini adalah menyempurnakan wuduk dengan menjaga sunat dan adab-adabnya. Okey, bagaimana nak sempurnakan wuduk ni? Iaitu dengan menjaga sunat dan adab-adabnya. Contoh sunat ketika berwuduk, membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Okey, adab-adabnya contohnya seperti ketika nak berwuduk, air mestilah dibuka secara perlahan agar tidak berlaku pembaziran. Okey, yang ketiga, sebelum menunaikan solat ni, kita boleh menunaikan solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni dilakukan sebelum solat fardu lah. Sebelum solat fardu. Kenapa kita disarankan untuk menunaikan solat sunat rawatib? Adalah untuk melatih diri kita fokus dalam solat. Bila mana kita dah buat dalam untuk solat sunat, insya-Allah kita akan buat lebih baik lagi untuk solat fardu. Okey, yang keempat, menjauhkan tempat solat daripada segala gangguan. Contohnya, jangan solat di tempat yang bising seperti solat di depan TV, solat sambil dengar lagu. Kita stop dulu benda betul. Seeloknya kita tutup segala media ataupun keseronokan duniawi ni sekejap sahaja untuk kita menikmati solat dengan baik. Okey, itu sebelum menunaikan solat. Okey, yang kedua adalah peranan anggota ketika solat. Okey, peranan anggota ketika solat. Mata melihat tempat sujud ketika berdiri. Maksudnya, mata kita ni tidak meleleh ke arah lain lah. Kita fokus tengok pada sejadah lah. Tempat sujud kita kan, sebab kita bentangkan sejadah. Okey. Tempat sujud. Okey, ni sejadah. Contohlah ni sejadah kan. Okey, awak solat kat sini. Okey, mata ni tengok tempat sujud. Supaya apa? Supaya kita dapat fokus. Supaya mata kita tak tengok benda-benda lain. Okey, yang kedua, tidak berpaling atau menjeling atau melakukan pergerakan yang bukan daripada perbuatan solat. Tidak berpaling, menjeling atau melakukan pergerakan yang bukan daripada perbuatan solat. Maknanya jangan buat benda lain lah. Contoh kita solat dengan adik kita, jangan pula kita pergi kerling kat adik kita, buat muka garang ke, senyum ke, tak perlu. Sebab ni kita sekarang tengah dalam solat. Fokus betul-betul ketika solat, barulah kita dapat khusyuk dalam solat. Okay, yang ketiga, peranan akal fikiran ketika solat. Peranan akal fikiran ketika solat. Apa yang perlu buat? Memahami dan menghayati maksud bacaan dalam solat. Cuba untuk faham, cuba untuk hayati maksud dalam solat. Ustazah, saya tak tahulah apa maksud dalam solat. Okey, baik. Dalam solat kita ada bacaan-bacaan dalam solat kan, dan pastinya Ustazah yakin dan percaya setiap rumah ada buku panduan solat. Bila buka buku panduan solat itu,
kat dalam tu ada bacaan-bacaan dalam solat kan. Jadi awak tengok maksud dia. Tengok maksud dia. Saya tak erti bahasa Arab lah Ustazah. Tak apa. Sekurang-kurangnya awak tahu bila mana awak baca Al-Fatihah, dia menceritakan tentang apa. Bila mana baca doa iftitah, dia apa maksud dia. Sekurangnya kita tahu. Bila kita sebut Subhana Rabbiyal A'la, apa maksud dia. Sekurangnya kita tahu benda tu. Jadi itu dapat membantu kita untuk solat dengan tenang, solat dengan penuh rasa kenikmatan. Sebab seolah-olah kita bercakap dengan orang lah kan. Kalau kita tak faham apa dia cakap, kita rasa macam macam nothing, macam tak ada apa-apa. Tapi kalau kita faham dia cakap, kita faham apa dia bagi tahu, kita rasa macam oh kan. Macam itulah. Okay, cuba ambil masa untuk faham dan hayati maksud dalam solat. Awak duduk saja-saja. Contoh kalau tak ada buku panduan dalam solat pun, Google je. Sekarang kan zaman IT. Bahkan lebih canggih lagi. Kita belajar pun secara alamiah kan. Okay, awak Google, awak cari bacaan-bacaan dalam solat. Pasal awak tengok maksud-maksud dia. Subhanallah, sangat indah, sangat menarik, sangat teruja. Apatah lagi bila kita solat, kita baca, kita faham. Subhanallah, sangat nikmat. Cubalah. Cuba. Okey, peranan akal lagi. Okey, apa lagi peranan akal? Tidak memikirkan hal-hal keduniaan. Tolak tepi dulu urusan dunia. Tolak tepi dulu hal gaduh dengan adik tadi. Tolak tepi dulu berebut telefon. Tolak tepi dulu gagal ataupun kalah masa main game. Letak tepi dulu semua. Solat betul-betul. Sebab itulah ada orang sebelum solat dia baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Supaya Qul a'udzu bila baca surah An-Nas tu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas kan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan. Dalam ayat tu dia kata jauhkanlah aku daripada rasa was-was ataupun gangguan syaitan macam tu kan. Supaya apa? Supaya dapat fokus dalam solat dan untuk mendapatkan khusyuk. Okey, baik. Yang keempat, peranan hati ketika solat. Peranan hati ketika solat. Okey, hati kita ni mesti yakin bahawa, ni bukan bahaya je, ini bahawa. Mesti yakin bahawa Allah SWT mengetahui perlakuan kita, merasakan seolah-olah kita melihat Allah atau Allah melihat kita, dan menghadirkan rasa gerun terhadap kehebatan Allah SWT, menganggapkan solat yang ditunaikan adalah solat yang terakhir. Okey, baik. Ini penting. Okey, ini penting. Hati kita ni penting untuk rasa Allah itu ada sentiasa bersama dengan kita. Barulah kita rasa nak buat yang terbaik kan. Okay, contoh kalau depan mak ayah kita, pernah tak kita tunjuk apa pun, kita akan buat betul-betul sopan, tertib kan. Itu dengan mak ayah, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anggaplah bila kita solat itu kita sedang melihat Allah, ataupun anggaplah bila kita solat itu Allah sedang melihat segala pergerakan kita. InsyaAllah dengan cara ini kita akan solat betul-betul. Dan poin juga di sini adalah menganggapkan solat yang ditunaikan adalah solat yang terakhir. Solat yang kita tunaikan ini adalah solat yang terakhir. Bila mana kita kata solat yang terakhir ni, maksud dia tak mungkinlah lepas kita solat ataupun tengah kita solat kita meninggal dunia. Kalau boleh kita nak panjang umur lah kan. Tapi cabaran sekarang, tambah-tambah lagi musim COVID-19 ni, fasa yang keberapa dah ni, PKP yang ketiga dah ni, keadaan sekarang ramai orang-orang sekarang
telah dijangkiti COVID-19 dan mati secara tiba-tiba, ataupun kita kata, boleh katakan saban hari kita dengar sama ada saudara mara kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan kita meninggal kerana kes COVID-19. Jadi ini boleh menjadi salah satu caralah untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat, bila mana kita menganggapkan solat yang ditunaikan adalah solat yang terakhir buat kita. Okey, baiklah anak-anak, di sini ada 4 cara untuk mendapatkan khusyuk dalam solat yang mana Ustazah telah terangkan. Jadi marilah sama-sama kita ikhtiar, kita berusaha untuk solat dengan sempurna dan berusaha untuk khusyuk dalam solat. Okey, baik anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.